InsyaAllah di halaman muka surat 505 505 kita sambung lagi di bawah tajuk Sulh Al-Hudaybiyah ataupun Perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Saya muliakan Al-Fadil Tuan Nazir Masjid Ar-Rahmaniyah Kampung Sungai Lang Baru, Tuan Haji Fauzi Din, serta pegawai-pegawai masjid serta ahli jawatankuasanya yang saya kasihi, Al-Fadil Tuan Imam Imam Az-Zahari, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ni, saya nak ajak tuan-tuan sama-sama kita bacakan Ummu Al-Quran, Suratul Fatihah untuk guru kita almarhum Haji Muhammad bin Haji Abdul Rahman. Ila haratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal ulama was salihin, khususan li ruhil marhum Haji Muhammad bin Haji Abdul Rahman. Syai'un lillahi lahum wa lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT memasukkan almarhum ke dalam syurga Jannatul Firdaus, insya-Allah, dengan segala jasa-jasa, mudah-mudahan. Dan kita yang Allah bagi peluang dalam kehidupan ni, kita sentiasalah melakukan kebaikan. Antara kebaikan ialah kita mendoakan sahabat-sahabat kita yang telah tiada. Mudah-mudahan nanti di kalangan kita nanti siapa yang pergi dulu, kawan-kawan kita sebelah-sebelah tu yang doakan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan semua tu jadi amal jariah. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita sambung dalam pelajaran Perjanjian Hudaybiyah pada muka surat 505. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab ini rahimahullah, yang tersebut itu jelas kepada anda dari jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn al-Khattab yang bertanya dalam keadaan kehairanan, mungkin juga membantah terhadap tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tindakan apa tuan-tuan? Masih Tuan Tafai? Apakah tindakan Rasulullah? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersetujui setiap syarat yang dikenakan oleh Suhail bin Amru tu, wakil Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, iaitu gencatan senjata 10 tahun tu okeylah kan. Tetapi orang-orang Mekah yang pergi ke Madinah
hendaklah dikembalikan ke Mekah. Maksudnya pergi balik semula kepada orang Quraisy. Orang-orang Madinah yang masuk Islam, yang telah Islam itu, bila mereka datang ke Mekah, mereka tidak perlu dikembalikan, sehingga telah merosakkan emosi umat-umat Islam ketika itu. Dahlah tak boleh masuk menunaikan ibadah haji umrah di Mekah kan. Kemudian diganggu dengan di perjanjian yang dianggap sebagai berat sebelah tu, tidak adil, mana seolah-olah memberi kelebihan kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah kan, dan memberi tekanan kepada orang-orang Islam di Madinah, sehingga Sayyidina Umar mendesak kan. Rasulullah bertanya, sehinggalah dia kata, saya selalu berpuasa, bersembahyang dan bersedekah untuk melepaskan diri daripada perkataan-perkataan kasar yang saya cakapkan kepada Rasulullah pada tempoh hari. Seolah-olah Sayyidina Umar rasa berdosa. Begitulah. Mungkin juga membantah terhadap tindakan Rasulullah itu. Jawapan yang diberikan oleh Rasulullah, aku ini adalah pesuruh Allah, aku ini Rasulullah, pasti tidak akan menyalahi perintah-perintahnya, Allah tetap akan menolong aku. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala bagi jalan akhirnya, tuan-tuan, bagi kemenangan. Dalam suratul Fath, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami berikan kamu kemenangan dengan kemenangan yang nyata, jelas, terang. Dan dengan perjanjian Hudaibiyah tu Allah bagi kemenangan. Satu kemenangan, banyak manfaat yang diterima oleh orang Islam, oleh orang-orang Islam di Madinah. Yang keduanya, kemenangan dari sudut dapat mendidik umat Islam, khususnya yang bersama-sama dengan Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah itu, supaya meyakini janji-janji Allah. Masa jiwa mereka jadi tenanglah bila Rasulullah janjikan, aku ni Rasulullah kan, tak mungkin aku akan mengkhianati kamu semua kan, mengkhianati umat Islam. Okey, begitu tuan-tuan ya, bagaimana Allah mendidik supaya ada sifat sabar dulu kan, sabar dulu. Macam kita lah hari ini kan, kadang-kadang kita ditimpa dengan musibah, ujian. Tuan-tuan baca surat khabar, tak baca surat khabar hari ini tak baca dah. Sama ada kita dengar berita ataupun kita baca dalam media sosial kan, social media kan, dalam tu. Wallahu alam, sama ada dibunuh atau bunuh diri. Seorang ibu, 2 anak dia, umur 3 tahun dan 6 tahun, dengan seorang ibu, dijumpai oleh ayahnya tergantung di kipas. Kipas gantung lah. Disiasat, akhirnya polis menahan reman si ayah tu. Wallahu alam, kita tak tahulah cerita kan. Tapi itu menggambarkan satu situasi yang inilah, yang bahayalah ya. Anak-anak yang tidak berdosa 3 dan 6 tahun tu kan? Bayangkan sama ada dicekik dulu ke, digantung terus ke, wallahu alam kan. Itu kerana apa? Kerana menghadapi tidak ada rasa iman tu kan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya iman tu, mereka dapat menangani masalah tu kan. Tiba-tiba emosi yang gembira, seronok dapat balik kampung kan, dapat mengerjakan haji. Tiba-tiba di pertengahan jalan down, tiba-tiba langsung tak boleh masuk ke Mekah kan, menunaikan tawaf dan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan kena balik semula dan kena sembelih dan bercukur pula kan. Tapi Rasulullah SAW berjaya.
Inna fatahna laka fatham mubina. Itulah kejayaan yang sebenarnya kan. Kita dapat menghadapi kehidupan ini dengan tenang kan. Kita dapat mengingati bahawa Allah lah sebaik-baik pembantu kita. Allah yang menentukan takdir kehidupan kita. Itu. Kata Rasulullah SAW, Allah tetap akan menolong aku, dan jelas sekali kepada anda dari pesanan Rasulullah kepada Uthman ketika beliau dikirimkan ke Mekah untuk membawa perutusan kepada pihak Quraisy. Jadi Uthman ni jadi utusan lah. Daripada Hudaibiyah tu dikirim ke Mekah untuk berbincang lah. Uthman diarahkan oleh Rasulullah supaya menemui orang-orang lelaki dan perempuan yang telah beriman, bertemu dan memberitahu mengenai kemenangan. Memberitahu kepada mereka bahawa sudah hampir benar masanya Allah melahirkan agamanya di Mekah, hingga tidak payah lagi seseorang itu terpaksa merahsiakan imannya. Akhirnya apa yang Rasulullah sebut itu benar kan? Tidak ada lagi rahsia-rahsia kan? Boleh mengamalkan. Sebab berlakunya perjanjian tidak boleh mengganggu. Gencatan senjata tu, sebelum tu tak nak solat tak boleh, nak itu tak boleh, semua tak boleh. Maka tidak hairanlah mengapa orang-orang muslimin di waktu-waktu itu terkejut dan hairan terhadap tindakan Rasulullah yang luar biasa itu. Tindakan yang tidak dapat mereka fahami melalui pemikiran secara manusiawi. Tetapi alangkah cepatnya hilang rasa terkejut, kesedihan dan kehairanan lantaran kerana tersua dengan penjelasan mengenai apa yang mereka tidak fahami itu, iaitu surah Al-Fathu yang turun dan dibacakan kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fath yang turun selepas baru saja selesainya perjanjian itu, di mana pada waktu itu barulah jelas kepada para sahabat bahawa mengalahnya kepada musyrikin dengan hanya menerima beberapa syarat itu adalah sebenarnya punca kemenangan kepada mereka. Mengalah. Tak mau sebut Rasulullah, tak apa, sebut Muhammad bin Abdullah. Tak mau Allah Bismillahirrahmanirrahim, tak apa, Bismillah, Bismikallahumma kan. Dia tak mau sebut nama Ar-Rahman tu. Sebenarnya itulah kejayaan dengan mengalah tu. Sebab mengalah tu bukan artinya kalah. Dan juga bahawa pihak musyrikin menghadapi kehinaan, padahal yang mereka harapkan ialah kemuliaan. Mereka sebenarnya ditundukkan dalam keadaan mereka menunjukkan kekuatan, mengharapkan kemenangan. Lantas muncullah di belakang itu kemenangan yang sungguh lengkap, fatham mubina, sempurna dan agung kepada Rasulullah dan mukminin, tanpa suatu yang boleh membawa keraguan kepada akal dan pemikiran. Apakah ada satu dalil lain lagi dalam dalil-dalil akidah terhadap nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih logik dan ma'qul dari dalil ini? Ma'qul maksudnya logik lah, yang diterima akal. Pada mulanya kaum muslimin merasa sesak dada kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyetujui syarat yang diutarakan oleh Suhail ibnu Amru itu, iaitu siapa sahaja orang Quraisy yang datang kepada Muhammad tanpa izin walinya hendaklah dipulangkan kembali, dan siapa saja yang datang kepada pihak Quraisy dari kalangan pengikut-pengikut Muhammad tidak akan dipulangkan. Jadi sesak kan. Rupa-rupanya itu mengandungi rahsia yang sangat besar. Betul tuan-tuan ya? Kita dah boleh tahu dah. Kita dah boleh maklum dah. Menambahkan lagi sesak dada mereka di ketika datangnya Abu Jandal, yakni anak kepada Suhail bin Amru itu sendiri, yang dapat meluluskan diri dan lari dari pihak musyrikin di Makkah dengan kakinya masih berantai besi. Tiba-tiba bapanya mengambilnya kembali dengan memegang hujung rantai sambil berkata, "Wahai Muhammad, perjanjian ini sudah pun diikat dan ditentukan di antara saya dan engkau.
sebelum datangnya orang ini. Jadi anak dia tu rupanya dah masuk Islam, nak pergi ke Madinah, dapat ditangkap. Jawab Rasulullah, ya memang benar. Lalu diseretnya Abu Jandal untuk dibawa pulang. Sedang Abu Jandal berteriak dengan sekuat suaranya. Ini yang meruntun hati orang Islam di Hudaibiyah ketika itu. Sampai hati dibiarkan seorang kan diseret, sedangkan dia dah masuk Islam. Sehingga Abu Jandal berteriak dengan sekuat suaranya, wahai kaum muslimin, apakah kamu biarkan saya dipulangkan kepada musyrikin untuk mereka mengganggu agama saya? Abu Jandal dipertenangkan oleh Rasulullah dengan katanya, wahai Abu Jandal, bersabarlah, Allah tetap akan memberi jalan keluar kepadamu dan kepada orang yang lemah. Kami telah mengikat janji dengan orang-orang ini dan tidak boleh memungkirinya. Jadi pujukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Jandal. Dah ada dalam perjanjian, tak boleh dilanggari. Para sahabat yang tidak dapat berbuat apa-apa selain dari melihat sahaja. Peristiwa yang berlaku di hadapan mata mereka itu menimbulkan gelisah dan duka cita yang tiada bandingnya. Kesedihan tak sampai hati tengok. Diikat, dirantai kaki dan tangannya, diseret oleh ayahnya sendiri, Suhail bin Amru. Begitu dia bertegasnya nak mempertahankan agamanya. Tetapi apakah kesudahan selepas itu? Setelah kembali Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke Madinah, seorang pemuda dari kalangan Quraisy di Mekah bernama Abu Basir telah memeluk Islam. Abu Basir telah lari dari mereka dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ni dia melanggarlah kiranya kan. Daripada Mekah dia masuk Islam, dia lari pergi menuju ke Madinah. Maka mereka pula menghantar 2 orang musyrikin untuk menangkap dan membawanya pulang ke Mekah. Jadi orang Mekah ni dihantar 2 wakil untuk tangkap Abu Basir ni balik semula ke Mekah. Kali ini juga Rasulullah menyerahkan Abu Basir kepada 2 orang itu. Kalau ikut hati tuan-tuan kan, mana kan sampainya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Orang yang baik yang telah beriman nak dipulangkan kepada orang kafir kan. Tapi Rasulullah berpegang pada janji tu, perjanjian tu. Lalu Abu Basir pulang. Baru saja sampai di Zulhalifah ataupun Zulhulaifah, tempat miqat lah ni kan, tempat miqat di Madinah. Kalau dari Madinah nak pergi ke Mekah, miqatnya di situ. Ataupun Bir Ali kan? Bir Ali. Baru saja sampai di Zulhulaifah, dalam perjalanan mereka ke Mekah, Abu Basir merebut kesempatan lalainya salah seorang dari mereka berdua yang membawanya pulang. Disambarnya pedang orang itu dan terus dibunuhnya salah seorang dari mereka. Yang seorang lagi terbang semangatnya, ketakutanlah tu, tengok kawannya dibunuh. Larilah dia menyelamatkan nyawanya. Kemudian Abu Basir datang semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Nabiullah, sesungguhnya Allah telah menyelesaikan tanggungjawab tuan hamba, iaitu saya telah tuan hamba pulangkan kepada mereka. Maksudnya Nabi menepati janjilah tu ya. Kemudian saya pula diselamatkan oleh Allah dari mereka. Maknanya tidak melanggarlah tu. Nabi tidak melanggar, tapi Abu Basir sendiri yang mengambil risiko, nyatakan bahawa Allah selamatkan dia. Lalu Abu Basir keluar meninggalkan Rasulullah dan kota Madinah. Beliau menuju ke pesisiran pantai laut, pergi ke sebelah laut sana, Laut Merah lah tu ya. Tetapi tidak lama selepas itu disusuli pula oleh Abu Jandal yang sekali lagi dapat meloloskan diri dari pasungnya, daripada penjaranya lah ya, ikatannya tu. Beliau datang menyertai Abu Basir diikuti oleh ramai orang-orang muslimin yang sempat melarikan diri dari Mekah menyertai kumpulan Abu Basir. Maknanya ada pihak yang ketiga lepas ni kan, iaitu kumpulan
Abu Basir. Mereka tak ke Madinah sebab takut melanggar perjanjian. Mereka sendiri, kan? Kumpulan sendiri di pesisiran pantai. Dengan itu menjadi ramai anggota kumpulan muslimin yang tidak ke Madinah, sebaliknya berada di tengah jalan ke Syam dari Mekah. Laluan pedagang-pedagang daripada Mekah menuju ke Syam. Mana-mana kafilah perniagaan Quraisy yang hendak pergi atau yang pulang, mereka sekat dan mereka bunuh orang-orang musyrikin itu. Barang-barangnya mereka rampas. Dengan keadaan yang demikian itu, terpaksalah pihak Quraisy menghantar utusan kepada Rasulullah, merayu dan memohon supaya kumpulan Abu Basir diterima untuk datang ke Madinah. Maka barulah kumpulan tersebut datang ke Madinah untuk bergabung dan bersatu dengan muslimin di sana. Akhirnya, maksudnya Rasulullah tidaklah melanggar perjanjian. Dengan tekanan yang diterima oleh orang-orang kafir Quraisy itu, mereka bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kan, terimalah orang-orang ni, orang-orang Abu Basir ni, supaya mereka bergabung di Madinah. Masuklah Madinah, kan, kami tak larang, asal jangan ganggu perniagaan kami. Itulah ya. Orang-orang Quraisy ni kita dah cerita, kan, apa ni, daripada Quraisy tu daripada kalimah taqarrush. Taqarrush maksudnya yang memiliki harta yang banyak, dan mereka memang berdagang. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Mereka berdagang pada musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk mereka ke selatan Yaman, sebab udara di Yaman itu lebih nyaman. Masa musim panas di Mekah, mereka berniaga di Syam. Sebab di Syam masa Mekah panas, di Syam lebih sejuk. Begitulah Allah SWT menjadikan bangsa Quraisy. Dan Quraisy ni memang dari Ismail, kan? Ismail ni Palestin lah. Sebab tu ada ulama-ulama ni dia mendoakan, sebab kemahiran Nabi Ismail ni, wahai keturunan Ismail di Palestin, kan, gunakanlah kekuatan kamu untuk melawan Yahudi. Sebab kamu ni memang terkenal, Ismail tu, Nabi Ismail terkenal sebagai golongan yang yang pandai memanah dan melontar. Maksudnya pandai memanah, menembak dan sebagainya, itulah pada kalau hari ini memang jiwa mereka jiwa perang, kan? Memang keturunan pahlawan selain daripada keturunan para nabi. Tu mudah-mudahan ya kita sentiasa jangan terlepas daripada bibir kita berdoa, dan sentiasalah Palestin dan Baitul Maqdis itu berada dalam hati kita, ya, sentiasa di dalam hati. Fi qulubina daiman abada, kan? Dalam hati kita selama-lamanya, kan? Allah SWT pasti, kan, menunaikan janji-janji kemenangan kepada orang yang beriman, kan? InsyaAllah, tuan-tuan, ya, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka kumpulan Abu Basir itu pun kembali ke Madinah dan bergabung dan bersatu dengan muslimin di Madinah. Tatkala Mekah ditawan, Abu Jandal itulah yang memohon aman kepada Rasulullah untuk bapanya Suhail ibnu Amru, dan beliau hidup hingga gugur syahid dalam perang Yamamah. Mana Abu Jandal ni dia berjuang sungguhlah. Dengan ketika itu perang Yamamah ni Rasulullah dah tak ada, kan? Ketika itu Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Yamamah ni satu tempat adanya Musailamatul Kazzab, seorang pemuda, seorang pemimpin di tempat dia yang mengaku menjadi nabi palsu. Macam kita di Selangor ni ada Nabi Melayu kan, Rasul Melayu, ya. Dah taubat dia katanya, mudah-mudahan lah, ya. Sekarang dah penjara, ya? Boleh pula letak jawatannya. Susah-susah sangat aku letak jawatan. Itulah. Katanya kan, dalam siasatan dia kata surah Yasin. Yasin tu kalau diterjemahkan maksudnya, antara ulama kata maksudnya sin tu
Muhammad kan. Sin tu singkatan daripada insan, tu satu tafsir lah kan. Ala Yasin Rasulullah dalam tu. Dia kata Yasin tu diturunkan kepada dia. Lalu alim ulama kita pun berhujah lah pada Yasin itu Muhammad kan. Kenapa pada kamu pula kan. Dia kata yalah, Muhammad itu memanglah untuk orang Arab, aku ni Nabi Rasul untuk orang Melayu kan, khususnya Selangor. Bertuah kita Allahu Akbar ya. Itulah sepanjang zaman ada orang macam tu ya. Sepanjang zaman kan. Sebagaimana adanya sepanjang zaman orang yang berjuang kan untuk agama kita akan ada juga sepanjang zaman juga musuh-musuh tu. Hari ini musuh paling besar sekali ialah liberalisme. Ada pula kan golongan-golongan tu, banyak pula orang Islam yang sokong, yang kata tak ada dalam Al-Quran suruh tutup aurat kan. Ulama-ulama dah ajar. Kita tengok kalau tuan-tuan buka dalam surah dalam Quran surah An-Nur tu kan, dia semua cerita pasal ni, kehidupan, tata cara kan, akhlak, apa ni peraturan berkeluarga kan, pergaulan dan sebagainya, pakaian, sampai secara detail tuan-tuan kan. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, salah satu ayat 31 rasanya dalam surah An-Nur. Dan kepala mereka hendaklah ditutup. Wal yadribna bi khumurihinna, dengan penutup, maksudnya penutup kan. Khumur ni maksudnya menutup yang apa nama, yang menutup kepala, yang penutup tu melekat di kepala kan. Tapi kemudian dilitupi dengan tutupan yang lain, jilbab tu kan. Ataupun kita tengok tu pakaian yang muslimat kita pakai untuk solat pada hari ini, itu pakaian yang paling sempurna lah kan. Besar pahala orang yang mereka cipta pakaian solat orang perempuan tu dengan besarnya, dengan labuhnya kan. Dilebihkan lagi, ada kadang sampai labuh sampai ke kaki kan, pakai kain lagi tutup kaki untuk solat tu. Walaupun di luar solat tak adalah sampai macam tu, tapi itu menjadi ayat Quran menyatakan tutup kepala tu memang ada. Macam mana ada orang kata tak ada dalam Quran hadis? Ini satu yang sangat bahaya dan kita kena lawan kan. Kalau kita tengok dalam sejarah, tuan-tuan, sejarah ni mengajar kita bagaimana sahabat-sahabat ni bimbang sangat dengan Islam, ancaman orang kafir terhadap orang Islam. Tapi orang liberal ni dia tak bimbang kan, bahkan kata biasalah tu kan. Tapi orang Islam yang beriman, yang sungguh-sungguh, kita tengok mereka sangat bimbang, sebagaimana bimbangnya sahabat-sahabat dulu dengan ancaman-ancaman oleh orang kafir kan. Kita belajar dalam Hudaibiyah ni 1400 orang tu ada seorang orang munafik, tapi tak disebut nama dia kan. Tapi dalam perang Uhud tu mula-mula 1000 orang, 300 orang tarik diri, 300 orang dah confirm. Orang Islam semua kenal ni munafik 300 orang. Ketuanya Abdullah bin Ubay. Itu sifat orang munafik, dia tak rasa Islam dengan dia tinggalkan medan perang tu Islam akan terancam. Tapi orang beriman tu, dia walaupun dia jadi gementar dengan berkurangnya bilangan mereka, tapi mereka sanggup menggadai nyawa mereka daripada Islam diancam. Itu sampai hari ini tuan-tuan kan. Kita kena pertahankan agama kita ya. Saya nak share sikit-sikit, ada saya simpankan daripada kata-kata daripada seorang peguam. Peguam ni dia lama dulu, kalau tuan-tuan ingat kumpulan Al-Maunah kan, Al-Maunah ya. Saudara Tuan Haji Zabidi bin Muhammad. Ingat tak? Saya tak ingat sama ada dia jadi peguam cara ataupun peguam bela, wallahu alam, tapi saya tak ingat lah. Dia buat satu buku, kalau tuan-tuan ada lah, dulu famous ni tuan-tuan, kalau tuan minat, Tersungkur di Pintu Syurga. Dia bekas orang Arqam kan. Akhirnya dia kata dia buat rumusan bahawa ta'assub itu
menjadikan dia buta, terlalu ta'assub pada individu. Kita bacakan bagaimana sekarang ni dia sangat hebat dalam memperjuangkan ataupun bercakap tentang agama. Bila nak cari susah nak jumpa pula tuan-tuan. Allahu Akbar. Okey, apa dia kata tuan-tuan ni kata-kata dia ni. Saya quotekan ya. Jangan ada rasa rendah diri dalam membela akidah dan menjaga kesucian agama kita. Jangan sikit pun ada rasa rendah diri. Wa antumul a'lau, kamu yang paling tinggi. In kuntum tu'minun. Sekiranya kamu beriman. Orang beriman ni mesti tidak ada rasa rendah diri, rasa hina, tak ada. Kan? Sebagaimana orang Yahudi rasa mereka mulia, sepatutnya kita rasa kita mulia. Kita khairu ummah, kan? Itu kata dia lah, kan, sebagai motivasi pada kita. Bersuaralah demi menjaga kesucian Islam walaupun suara kita tidak didengari. Janji kita bersuara. Walaupun suara kita ni orang kecil, orang kampung, kan, tapi kita menyatakan suara kita. Allah tak tengok Allah tidak bertanya kepada kita kalah atau menangnya agama kita, kan, tapi Allah tanya apa sumbangan kamu kepada agama kamu. Tu tuan-tuan ya. Jadi kita kena ada sifat rasa cemburu dengan apa yang berlaku, yang cuba golongan yang cuba merendah-rendahkan agama kita. Jadi Abu Jandal tadi dia meninggal, dia syahidlah dalam peperangan Yamamah, berperang sebagai tentera Islam di bawah pimpinan mungkin Khalid Al-Walid ketika itu, kan? Khalid Al-Walid, dan tuan-tuan, satu kehebatan yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah ni, selepas perjanjian Hudaibiyah 6 Hijrah ni, panglima-panglima tentera kafir Quraisy yang hebat masuk Islam. Amru Al-As masuk Islam, Khalid Al-Walid masuk Islam, dan ada beberapa sahabat lagi. Itu kira yang dia punya panglima-panglima yang hebat lah. Khalid Al-Walid kita belajar, kan, bagaimana tentera kuda dia tu dengan kelajuan kehebatan dia menunggang kuda 100 kajian ni tuan-tuan, ni kajian. Kuda dia boleh pergi pada 180 km sejam dengan kiraan 4 km panjangnya bukit Uhud, kan, bagaimana dia boleh pusing balik dan menyerang tentera Islam daripada belakang. Di kajian-kajian itulah, kan, kehebatan dia. Baik, kita sambung sikit lagi ya. Dengan keadaan begitulah pulihnya para sahabat Rasulullah SAW dari gelisah dan duka cita mereka. Gelisah takut nanti tak boleh nak pergi, tak boleh balik Mekah dan sebagainya. Gelisah orang kafir akan jadi menang dengan perjanjian itu. Gelisah, rasa duka cita, kan, macam kita gelisah dan duka cita apa yang berlaku di Palestin, kan. Kita sini happy, sonok sana, ya Allah. Anak-anak yang dibom tu, tentera Israel itu ada yang dilekatkan di dinding. Kaki dah tak ada, dilekatkan di dinding. Kawan-kawan saya ada yang dia bagilah gambar-gambar, kisah-kisah tu. Saya kata saya tak boleh tengoklah gambar ni, kan. Saya kata saya tak boleh tengok gambar ni. Tak apa, kata, kalau tak boleh tengok, sebarkan. Jangan diamkan, jangan senyapkan. Jadi saya sebarkan lah. Kita sebarkan supaya sentiasa orang tahu, orang dengar cerita kekejaman Israel. Jangan diamkan, jangan diam, kan. Itulah usaha kita walaupun sedikit, kan. Itulah amalan kita yang kita nak kita bawa. Jadi pulihnya para sahabat Rasulullah dari gelisah dan duka cita mereka, pulih yang membawa kepada meningkatnya iman terhadap hikmah ilahiyah dan terhadap nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya akidah lah. Mereka makin yakin kenabian dan ketuhanan Allah SWT, janji-janji Allah.
Diceritakan dari hadis yang sahih bahawa Sahal bin Sa'id radhiyallahu an berkata pada hari peperangan Siffin, "Wahai manusia, jangan percaya sangat kepada pendapat kamu itu. Sesungguhnya saya berada pada hari peristiwa Abu Jandal. Andainya saya berupaya, saya akan mengulangi semula apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kami mengulang kata, apakah dalil lain dalam dalil-dalil akidah terhadap nubuwah, yakni kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih logik dari dalil ini?" Dan di antara beberapa hikmah yang nyata lagi, iaitu bahawa tujuan Allah memperlihatkan kudratnya itu ialah untuk menjadikan penawanan kota Mekah kepada nabinya itu dengan cara aman, dalam suasana tidak bermusuh, penawanan tanpa menumpahkan darah, penawanan Mekah yang membawa kepada perlumbaan manusia masuk ke dalam agama Allah sepuak demi sepuak. Iza jaa nasrullah, bukan seorang-seorang, sekumpulan tu. Setelah Mekah ditawan oleh Rasulullah SAW, bertemulah baginda dengan orang-orang yang dahulunya mengganggu dan menyakitinya, malah mengusirnya. Orang-orang itu tidak diapa-apakan. Mereka menyerah kalah, tunduk kepada baginda dan terus menjadi mukminin. Mereka akhirnya kembali ke pangkal jalan, bergabung dan bersatu dalam jamaah muslimin. Segalanya itu merupakan persediaan untuk seluruh orang-orang Quraisy supaya setelah sedar pertimbangan dan perhitungan terhadap diri dan dhamir mereka. Pertimbangan dan perhitungan yang sungguh tepat, iaitu menggabungkan diri dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meneliti dan merenung kepada perjanjian sementara itu, kepada segala buah dan natijahnya, maka matanglah pemikiran mereka hingga bersedia untuk menerima yang hak dan tiada taranya. Begitulah adanya perjanjian damai Hudaybiyah. Anda telah dimaklumkan secara lebih luas, akan kami terangkan insya-Allah taala. Wallahu alam. Insya-Allah tuan-tuan, kita sambung pada kuliah yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban mubarakan, rezeki yang halal, yang barakah dan yang baik dan yang barakah, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan kebaikan yang engkau terima. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Wallahu a'lam.